Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Haji Ahmad Nasir selaku pensyarah falsafah dan isu semasa serta rakan-rakan sekalian. Hari ini kami daripada kumpulan 11 ingin membentangkan mengenai pengertian falsafah menurut perspektif Barat dan Islam. Falsafah merupakan interpretasi yang terhasil daripada sesuatu pemikiran. Falsafah mempunyai 3 konteks yang berbeza iaitu daripada segi Timur, Barat dan Islam. Dalam infografik ini, kita akan mengulas lebih lanjut mengenai falsafah Barat dan Islam. Falsafah Barat adalah falsafah yang bersifat menyeluruh dan menumpukan cara berfikir pada perkara yang asas sahaja, tapi secara pragmatik dan praktikal. Manakala falsafah Islam bersifat menyeluruh dan sejagat. Falsafah Islam berfikir bersumberkan wahyu dan ilmu akhirat mengenai alam mawjud. Manakala untuk objektif pula, satu ialah mempelajari pelbagai kefahaman falsafah dalam perspektif Barat dan Islam. Yang kedua ialah menganalisis jenis falsafah yang dinyatakan berdasarkan prinsip. Yang ketiga pula ialah mengenal pasti pandangan Barat dan Islam terhadap falsafah. Okey, seterusnya kajian lepas. Mempelajari perbezaan kefahaman falsafah dalam perspektif Barat dan Islam. Perbezaan falsafah Barat dan Islam dari aspek konsep. Barat. Ciri-ciri semula jadi manusia bersifat sejagat, bersifat praktikal dan pragmatik, menumpukan perkara-perkara asal sahaja. Islam pula, proses pendidikan merupakan penyatuan semua ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran yang menjadi teras pendidikan. Pendidikan memainkan peranan ke arah mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal, intelek dan rohani manusia. Perbezaan matlamat. Barat mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asas sahaja, mengasaskan corak budaya baru, menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. Islam pula membentuk dan memperkembangkan insan supaya menjadi Muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berpribadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertakwa. Melahirkan insan yang taat kepada Allah, hidup dalam masyarakat yang harmoni, aman dan damai. Perbezaan jenis falsafah dari kategori ilmu pula, Barat boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu tradisional dan moden. Dia berasaskan sumber akal dan pengalaman. Islam pula boleh dilihat dari 2 sudut iaitu falsafah teori dan falsafah amalan, iaitu bersumberkan ilmu wahyu. Seterusnya, kita akan mengenal pasti pandangan Barat dan Islam terhadap falsafah. Pertama, perbezaan pandangan umum. Dari segi pandangan Barat, falsafah bermaksud mencintai dan hikmah. Mereka menganggap falsafah sebagai suatu ilmu fisikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam. Dari segi pandangan Islam pula, falsafah adalah mengenai hakikat sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia untuk mendapatkannya. Dalam perbezaan pandangan mengikut tokoh, mengikut pandangan Barat Aristotle, anak murid Plato mengatakan bahwa falsafah ialah ilmu kebenaran. Kebenaran dapat diperolehi oleh seseorang dengan ilmu metafizik, logik, retorik, etika, estetika, ekonomi, dan politik. Seorang ahli falsafah Jerman, yaitu Immanuel Kant, mengatakan bahwa falsafah ialah ilmu pengetahuan yang menyelidik dasar-dasar bagi mengetahui sesuatu dan bertindak. Di John Dewey pula, falsafah harus dipandang sebagai perjuangan manusia dalam melakukan penyesuaian di antara kumpulan tradisi yang membentuk akal manusia dengan cita-cita politik baru. Mengikut pandangan tokoh Islam, menurut Al-Farabi, falsafah dilihat dari 2 sudut. Yang pertama adalah falsafah teori, yaitu mengetahui sesuatu yang ada. Yang kedua adalah falsafah amalan, yaitu apa yang perlu ada dalam perbuatan Al-Kindi. Falsafah mempunyai 3 aspek. Yang pertama adalah ilmu fizik, yaitu berasaskan benda. Yang kedua adalah ilmu metafizik, yaitu ilmu hitung. Dan yang terakhir ialah ilmu ketuhanan. Daripada 136 orang responden dalam kategori bangsa, terdapat 93 orang berbangsa Melayu, iaitu 68.40%,
10 orang berbangsa Cina bersamaan 7.35%, 3 orang berbangsa India bersamaan 2.20%, 25 orang Bumiputera Sabah bersamaan 18.40%, 1 orang Bumiputera Sarawak bersamaan 0.73% dan 4 orang berbangsa lain-lain bersamaan 2.94%. Daripada 136 orang responden dalam kategori jantina, seramai 54 orang adalah lelaki bersamaan 39.70% dan 82 orang perempuan bersamaan 60.30%. Daripada 135 orang responden pada soalan kedua iaitu soalan menyoal tentang adakah falsafah penting dalam kehidupan manusia yang mengatakan ia seramai 131 orang bersamaan 97.0% dan mengatakan tidak seramai 4 orang bersamaan 3%. Seterusnya, dapatan kajian mengenai pandangan responden terhadap asal-usul perkataan filosofi. Hasil daripada dapatan kajian yang kami lakukan, seramai 126 orang atau 95.5% berpendapat bahawa perkataan filosofi adalah berasal daripada perkataan Yunani, manakala seramai 5 orang atau 3.8% menyatakan bahawa perkataan filosofi berasal daripada Islam. Bagi yang menyatakan bahawa perkataan filosofi berasal daripada Ibrani hanya seorang atau 0.8% dan tiada satu pun responden menyatakan bahawa perkataan filosofi berasal daripada India. Seterusnya, kajian yang kami lakukan juga mengkaji bagaimana pendapat responden mengenai perbezaan falsafah melalui perspektif Barat dan Islam. Seramai 95 orang daripada 139 responden telah memberi pandangan mereka mengenai hal ini. Pendapat responden mengenai perbezaan falsafah melalui perspektif Barat dan Islam, seramai 44 orang telah berpendapat bahawa falsafah Barat banyak dari aspek metafizik, manakala falsafah Islam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Seramai 20 orang berpendapat bahawa falsafah Barat merupakan kajian tingkah laku manusia dan Islam ialah kajian terhadap Al-Quran dan masyarakat. Terdapat juga seramai 5 orang responden berpendapat bahawa perbezaan falsafah dari segi perspektif Barat dan Islam tiada beza dan bagi kenyataan, perbezaan falsafah melalui perspektif Barat dan Islam dari segi konsep, dari segi tradisi dan dari segi perbezaan bahasa pula masing-masing seramai 2 orang, 1 orang dan 6 orang, manakala seramai 14 orang responden tidak tahu mengenai hal tersebut. Akhir sekali, kami juga mengkaji pendapat responden terhadap peranan falsafah dalam kehidupan. Seramai 88 orang responden atau 65.7% daripada 134 responden menyatakan bahawa falsafah dalam kehidupan ialah untuk menjadikan manusia lebih bertamadun, manakala seramai 46 orang atau 34.3% menyatakan bahawa peranan falsafah dalam kehidupan adalah untuk mencari jawapan kepada permasalahan asas. Sebagai kesimpulannya, Islam mempunyai pandangan yang berbeza dengan sarjana Barat tentang identiti manusia. Penjelasan yang diberikan oleh Islam lebih menyeluruh dan mampu membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Perbincangan di atas juga memberi faham bahawa untuk memastikan alam ini diurus takbir oleh manusia secara baik dan memberikan natijah yang baik, manusia perlu membangunkan kelima-lima komponen manusia iaitu ruh, qalb, nafs, jasad dan akli secara bersepadu. Adalah tidak wajar jika manusia hanya membangunkan sebahagian daripada kelima-lima komponen ini. Gabungan kesemua komponen ini akan membentuk identiti manusia yang memberi jawapan kepada persoalan siapakah manusia yang sebenarnya. Selain itu, pendekatan untuk membangunkan kelima-lima komponen ini mestilah berpandukan kepada petunjuk daripada pencipta alam, iaitu Allah SWT. Justru, untuk mengurus takbir alam, manusia perlu memanfaatkan kelima-lima komponen tersebut dengan sebaik mungkin. Ini akan membolehkan manusia mengurus takbir alam dengan baik dan memberi pengakhiran yang sejahtera, harmoni kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Sekian, terima kasih.